والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويسر ولا تعسر وابتغي بالخير والعفو. Kalau kita akan ulang adzan dulu sama-sama. Kita baca ramai sampai termakan baik yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Radi Rahmatil Qadiri Ay Ahmadul Mashhur Bid-Dardiri Alhamdulillahil Aliyyil Wahidi Al-Aliyil Fardil Ghaniyil Majid وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار وهذه عقيدة سمية سميتها الخريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة الفن تفي والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل أقسام حكم العقل لا مهالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواب ثالث الأقسام فافهم منحت لذة الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرفي أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله والواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته فابتهي والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا قفا ثم اعلما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حادث مفتقر لأنه قام به التغير حدوثه وجوبه بعد العدم وضده هو المسمى بالقيام. Alhamdulillah, kita sampai kepada bait yang ke-19. Hari ini kita akan sambung pada bait yang ke-20 berkenaan dengan sifat yang pertama bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dah masuk kepada isim ilahiyah bermula daripada bait yang ke-9. Yang sebelum ini kita dah bincang berkenaan dengan hukum terbahagi kepada 3. Al-Imam Dardir radhiyallahu taala anhu cuma ikhtisarkan dalam kitab dia ini membincangkan berkenaan hukum akal saja. Hukum akal ada 3. Wajib, mustahil dengan jawaz. Jadi 3 hukum tersebut dibincangkan kerana apa? Bermaksud kata dalam perbincangan ilmu tauhid kebanyakannya akan membincangkan dalam hukum akal. Kecuali dalam bab-bab yang tertentu yang mana akan ada juga bab hukum syarak. Maka kalau hukum syarak disebutkan syarak belakang. Wa wajibun syar'a 'ala al-mukallafi. Maksudnya wajib syarak. Tapi kalau dalam bab yang lain, kalau sebut wajib, aghlabiahnya, ghalibnya ataupun biasanya hanya berbincang berkenaan dengan hukum akal. Ya. Baik. Hari ini insya-Allah kita akan masuk pada sifat yang pertama.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Fa'lam bi anna al-wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'bud. Jadi bila mana kita dah mengetahui tentang sifat apa yang wajib bagi setiap mukallaf, itu wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui sifat yang wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan apa yang harus bagi Allah Ta'ala. Dan wajib juga bagi kita mengetahui tentang sifat wajib bagi Rasul, sifat wajib sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat yang harus bagi Rasul. Dan sama'iyat sebagai itu akan dibincangkan pada bab yang akan datang. Dan bila dah kita ketahui bahawa wajib kita mempelajari hukum tersebut, wa wajibun syar'an 'ala al-mukallafi, wajib syara', maksudnya kalau tak mengaji perkara ini berdosa. Wajib mengaji maksudnya, wajib kita pelajari. Jadi bagi orang yang dah masuk ke dalam bidang ni, pada mulanya fardu kifayah. Maksudnya pada mulanya fardu kifayah mengajar ilmu tauhid secara mendalam. Fardu kifayah pada permulaan. Maksudnya fardu kifayah asalnya wajib pada setiap fardu. Itu masuk fardu kifayah. Setiap orang wajib, tapi idza qama al-ba'du saqata 'anil baqi. Bila sebahagian dah melakukan perkara tersebut, yang lain tidak lagi. Maksudnya bukan tidak wajib, tapi dah jatuh hukum tidak lagi berdosa. Maksudnya sebab tu sebagai ulama kalau dalam tamhid dan tidak tamhid, Imam Isnawi membincangkan antara fardu kifayah dengan fardu ain, mana lebih afdal. Sebagai kata lebih aula fardu kifayah. Pada fardu kifayah dia mengangkat dosa orang lain. Fardu ain setiap orang kena buat. Tapi fardu kifayah dia mengangkat dosa. Sebahagian ulama kata gitu. Maksudnya besar fardu kifayah ni pun dia punya kelebihannya sangat besar. Jadi pada mulanya fardu kifayah, tapi bila dah masuk dalam bidang ni, maka dia di fardu ain. Fardu ain bagi kita untuk kita mempelajari bidang ni sehingga dalam. Kalau kita tidak ambil ihtimam tentang perkara ni, itu dosa lagi. Sebab tu kalau belajar di Al-Azhar, kalau tidak ikuti pengajian di kuliah di Masjid Al-Azhar, kalau tak pergi kuliah pun tak pergi, Masjid Al-Azhar pun tak ikut, telah pengajian di luar mana pun tak ikut, maka ketika sebut dia ada kira berdosa. Kalau datang ke sini dengan tujuan harapan mengaji, tiba-tiba tak belajar, tak pergi, maka ketika sebut dia berdosa. Kalau dapat duit zakat, haram untuk dia makan duit zakat. Baik. Fa'lam bi anna al-wasfa bil wujud. Jadi bila dah kita mengetahui tentang hukum yang wajib, sifat yang wajib, sifat mustahil, dan sifat yang harus. Maksudnya ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahil, ada sifat yang harus bagi Allah. Maka sekarang barulah Syekh masuk, ini Al-Imam Mudarrir radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam perbahasan berkenaan dengan sifat pertama yang wajib bagi Allah Taala. Sifat wajib ni apa dia maksudnya? Dah faham tak? Sifat wajib bagi Allah maksudnya ma la yutasawwaru fil aqli adam. Maksudnya akal tidak boleh kita bayang bahawa tidak ada. Mesti ada maksudnya. Mesti ada sifat ini kepada Allah Taala. Bukan maksud wajib bagi Allah Taala bersifat dengan sifat ni tak kalau Allah tak bersifat berdosa Allah. Bukan itu maksudnya. Sebab tu wajib syarak. Ini wajib akal. Maksudnya tak boleh terima akal kita Allah tidak bersifat dengan sifat ni. Mesti bersifat dengan sifat ni. Fa'lam bi anna al-wasfa. Ketahuilah olehmu wahai penuntut ilmu, wahai orang yang membaca, wahai orang yang mengkaji tentang sifat Allah Taala ni, bi anna al-wasfa bil wujud. Sungguhnya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wujud. Min wajibatin wahidil ma'budi. Dan sifat wujud ini adalah sebahagian daripada sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan yang Maha Esa lagi disembah. Jadi maksudnya sifat Allah Ta'ala banyak. Sifat Allah Ta'ala ini banyak. Cuma yang wajib diketahui oleh kita secara tafsir, ijmal, semua sifat kamal bagi Allah Ta'ala. Seluruh sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu maksudnya. Jadi kita tidaklah mengatakan bahawa sifat 20 ini sahaja sifat Allah. Cuma para ulama dalam ilmu akidah, Al-Imam Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Al-Mansur Al-Maturidi, mereka mengkaji dengan ayat Quran dan sebagainya, ada ayat-ayat yang syukur kepada sifat-sifat ini. Jadi sifat Allah Taala ini semuanya ada dalam ayat Quran. Semua ada dalam ayat Al-Quran. Jadi bila ada ayat Quran, maka daripada itulah dikeluarkan. Yang lain banyak isim, banyak nama, tapi bukan sifat. Dia faham? Sebab tu para ulama kata,
sifat boleh jadi isim. Ya. Sifat boleh jadi isim. Tapi isim boleh jadi sifat. Isim boleh jadi sifat. Maksudnya nama Allah boleh kita tukar jadi sifat. Contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama bagi Allah. Jadi sifat Allah Ta'ala Rahman. Jadi gitu. Dan kalau kata sifat tak boleh pula tukar jadi nama. Boleh tak? Sifat tidak boleh tukar jadi nama. Contoh sifat Allah Ta'ala kalam, boleh tukar jadi kalim. Ada tak? Tak ada. Jadi tidak boleh kita tukar daripada sifat menjadi nama. Tapi nama boleh tukar jadi sifat. Betul, ada orang yang ihtimam dengan mempelajari nama-nama Allah Ta'ala. 99 nama Allah. Dia menjadi 99 nama Allah Ta'ala. Dia menjadi 99 nama Allah. Jadi secara otomatik dia akan tukar jadi sifat bagi Allah Ta'ala dengan 99 nama tersebut. Jadi para ulama sebenarnya dalam sifat 20 dah terkandung 99 nama tersebut dalam sifat 20. Kalau dikaji dengan baik, setiap sifat ada dalam sifat 20. Lepas tu ulama letakkan sifat 20 bukan sekadar untuk nak kata ini adalah sahaja sifat Allah. Tidak. Ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, tak ada seorang pun yang mengatakan bahawa sifat Allah hanya 20 saja. Tidak. Sifat Allah la yanqasir. Tidak ada penghujung. Tak ada penghujung. Jadi cuma yang untuk kita faham. Sekadar untuk kita faham, maka sebabkan kalau kita faham 20 sifat ni, maka kita akan terkeluar daripada orang yang musyabbih. Yang kita akan menyamakan Allah dengan makhluk dan sebagainya. Jadi orang yang reti sifat 20, dia tidak akan menyamakan Allah dengan makhluk. Dia tak akan kata Allah Ta'ala duduk atas arasy. Dia tak akan kata Allah Ta'ala duduk di langit. Dia tak akan kata Allah Ta'ala duduk di atas kursi dan sebagainya. Betul? Maka orang yang sifat 20, dia akan bersikap dengan sikap sendirinya. Dia akan lebih berjaga-jaga. Sebab tu penting kita mempelajari sifat 20. Ya. Ini antara satu daripada manhaj. Madrasah imam-imam dahulu mengaji sifat 20. Jadi kita mengambil dengan tawarus, dengan warisan demi warisan, pengajian daripada para ulama, daripada Makkah Al-Mukarramah, Mesir dan sebagainya, waris sampailah ke kita di bumi Malaysia, di Indonesia, di Fatwani, di mana-mana saja bumi yang mana para ulama di Nusantara lah, khususnya dan seluruh dunia umumnya mempelajari sifat 20 ni. Sifat 20 ni dipelajari di seluruh dunia. So di zaman terakhir ni tak ada orang yang mengingkari sifat 20. Kata sifat 20 ni tak perlu mengaji kan. Cukup kita mengaji tauhid 3 dan sebagainya. Maka kita katakan bahawa kita tidak ingkari apa yang mereka pelajari, jangan ingkar apa yang kita mengaji. Itu maksudnya. Salam bersaudari. Masing-masing lah. Kamu nak mengaji cara kamu mengaji. Yang penting masing-masing nak tanzihkan Allah Ta'ala daripada sama dengan makhluk. Cuma kalau kata kita tengok sistem pengajian yang lain daripada sifat 20, biasanya pengakhiran dia ada masalah. Biasanya ada masalah. Masalah di mana? Masalah tentang pemahaman tentang macam mana nak rak kepada syubhat. Tolak kepada syubhat-syubhat yang dikeluarkan oleh mustasyrikin daripada orang-orang Yunani pada zaman dahulu yang mengatakan Tuhan ada dua. Akhirnya qadim, sifat qadim itu yang dikatakan oleh sebahagian kaum Mu'tazilah menolak sifat-sifat ma'ani. Mu'tazilah menolak sifat ma'ani, qudrah, iradah, sama', basar, hayyun, ilmun, tolak semua sifat-sifat. Kenapa dia tolak? Dia kata tidak, sifat-sifat itu tak perlu ada. Karena kalau ada sifat tu maksudnya ta'addud al-qudama. Sifat tu dah qadim, duduk pada zat yang qadim. Maka seorang macam sifat tu jadi banyak. Kita katakan tu sifat bukan zat. Sifat dengan zat mana beza? Sifat satu yang berdiri pada zat, zat yang berdiri sendiri. Mana boleh sama? Dia kata tak. Kalau ada 7 sifat pada satu zat, maksudnya mustahil dia kata ada 7 zat lain pula. Seolah-olah dia mengatakan ma'ani ni adalah zat. Ini kenapa? Ada ni sebagai gambaran pertama cerita ni. Jadi apa ni tu antara yang difaham. Lepas tu ulama kata yang menolak sifat ma'ani tidak lagi kafir. Yang tolak sifat ma'nawiyah, siapa tolak sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kafir tu. Mu'tazilah tak tolak sifat. Mu'tazilah kata ya kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu 'aliman. Itu semua depa isbat. Kata memang ada sifat. Cuma ma'ani depa tak terima. Tak boleh. Tapi kaunuhu qadiran ada. Lepas tu ulama-ulama sebut yang menolak sifat ma'nawiyah kafir. Yang menolak sifat ma'ani tak bisa dikafir, cuma fasik. Cuma fasik. Dan orang
orang ni orang yang jahil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sifat Allah Taala ada 4 jenis. Yang pertama dipanggil sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ada 1 yang kita akan pelajari pada hari ini. Yang kedua dipanggil sifatus salbiyah. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah ada 5. Kemudian sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7. Dan kemudian sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah ada 7 juga. 7 campur 7 14, 14 campur 5 19, 19 campur 1 20. Jadi 20 sifat ni yang kita akan pelajari. Ingat senang. Nafsiyah 1, salbiyah 5, ma'ani 7, ma'nawiyah 7. Hari ini kita akan belajar tentang sifat yang pertama bagi wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat wujud, yang dipanggil sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Baik, kenapa sifat ma'ani, sifat wujud ini dipanggil sifat nafsiyah? Para ulama mengatakan bahawa sumiyat nafsiyatan li'annaha hiya zata nafsuha atau hiya zatu nafsuha. Karena sifat nafsiyah dipanggil sifat nafs, sifat jiwa itu sendiri, sifat zat itu sendiri. Bila sebut wujud, tunjuk pada zat itu. Kalau orang tanya, buku ini ada? Tidak. Buku ini ada tak? Ada. Boleh tunjuk tak ada? Cuba tunjuk ada pada buku. Siapa boleh tunjuk ada? Dia tadi buku, dah ada tak buku ni? Buku ada. Tak mana ada dia? Buku. Cari pada buku boleh tak? Meja ini ada. Ada tu sifat bagi meja. Ada itu sifat bagi meja tu. Tak, saya nak ada tu. Saya tak mau meja, nak ada. Nak ada ni meja tu tak apa. Meja tu ada, maksudnya balik kepada meja balik. Orang tanya, di mana ada tu? Meja ni. Atau kalau orang tanya, di mana Muhammad? Orang akan tunjuk Muhammad. Muhammad ada tak dalam rumah? Kita tak ada. Ada. Sebut ada. Yang ini bersifat dengan ada. Bila masuk dalam rumah, cari ada tak ada? Yang ada dia Muhammad. Nah. Jadi nak cari siapa ni? Cari ada ke cari Muhammad? Cari Muhammad lah. Jadi maksudnya wujud tu ada. Boleh tak? Wujud tu ada. Ada tu sifat zat tu sebut. Jadi nak tunjuk ada tak boleh. Tunjuk pada zat tu. Boleh. Cara bahasa mudah lah. Cara bahasa mudah lagi. Jadi sebab tu kata para ulama, hiya dalatun ala zatil ilahiyah faqat. Dia hanya menunjuk tu pada zat Allah Ta'ala. Itu bagi sifat wujud. Nampak tak? Dan mana dengan sifat wujud ni akan wujudlah sifat-sifat yang lain. Maka dengan sifat adanya wujud, dengan wujudnya wujud ini, maka itulah adanya sifat qudrah, iradah, hayyan, sama', basar dan sebagainya. Boleh. Tak, kalau nafikan wujud, habis tu ya. Sebab tu didahulukan sifat wujud. Ini antara faedah kenapa ulama-ulama dahulukan sifat wujud ketika mengaji sifat sifat wujud. Kenapa tak masuk terus sifat salbiyah ke ma'ani ke ma'nawiyah ke? Kenapa masuk sifat wujud dulu? Karena sifat wujud ini adalah asal. Wujud ini, maka yang lain mundarijun tahta, masuk bawah dia. Boleh tak? Dan kena ingat, bila saya sebut itu hanya sekadar segi bahasa. Dari segi istilah tak kenal apa? Tak kenal sebab apa? Sebab sifat Allah Ta'ala bukan disebabkan wujud, maka itu ada. Boleh. Kalau sebab wujud, dengan adanya wujud, maka sifat lain pun ada. Maka kita sebut, tak ada. Baru ada, dia tak jadi khadir. Dia jadi hadis, tidak. Maka itu pun mustahil bagi Allah. Jadi macam kita nak jawab, kita kata dengan ada sabilil misal. Contoh sahaja. Nak bagi mudah faham. Bukannya kita nak bagi tahu kata adanya wujud, barulah adanya qadim. Barulah adanya qudrah. Qadim tidak ada. Qudrah, iradah, sama, basar, baru ada lepas tu. Bukan itu maksud kita. Karena kalau kata baru ada, maksudnya seolah-olah sifat-sifat lain itu baru berlaku. Bila baru berlaku, bukan qadim. Itu jadi hadis. Mustahil bagi Allah bersifat dengan itu. Boleh tak? Baik. Jadi ulama dalam masalah ini, sebelum kita masuk dalam kitab ni, dalam kitab ni, dia kata apa? Saya ambil dalam kitab ni. Orang kita betul stick dalam kitab ni, pakai ambil. Orang kita ambil play kan? Dan terus sahabat-sahabat kita yang betul stick, kemudian kita pakai kitab ni. Kitab ni bagus. Karena apa? Tasawuf fi ilmi tauhid ni yang ditulis oleh Dr. Ibrahim bin Ahmad Muslim Al-Hadithi daripada Jordan, kalau tak silap saya. Daripada Amman, Jordan. Daripada Jordan kita.
Kitab ni dia macam talqis balik kepada kitab-kitab besar, dan dia bagi mudah faham dengan istilah yang mudah faham. Jadi kita akan bagi orang untuk tasdid, kita akan tasdidkan insya-Allah. Nanti lah bila-bila orang ya. Mungkin lama sikit nak tasdid pada banyak kan. Tak apa, nanti lepas ni bagi bilangan, kita suruhlah sahabat-sahabat kita tasdid. Baik, dia kata apa? Adakah wujud bagi Allah Ta'ala ni perlu kepada dalil? Ini pertama, wujud Allah perlu tak kepada dalil? Tengok, cuba tengok baca dia punya matan ni. Fa'lam bi'anna al-wasfa bil wujudi min wajibatin wahidil ma'budi. Ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya sifat wujud bagi Allah Ta'ala itu adalah sebahagian daripada sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan yang Maha Esa yang disembah, yang disembah oleh kita. Idzahirun bi'anna kulla asrin yahdi ila muassirin fa'tabiri. Kenapa? Karena zahirnya alam ni adalah asar. Alam adalah kesan kepada sesuatu perkara. Maka dengan wujudnya kesan tersebut, sudah tentu ada yang memberi kesan. Siapa yang telah memberikan kesan kepada alam ni? Sudah tentu yahdi ila muassirin fa'tabiri. Bila mana adanya sesuatu, maka sudah tentu ada yang mewujudkan sesuatu tersebut, yang menjadikan suatu perkara tersebut. Fa'tabir, maka ambillah iktibar. Tengoklah sungguh-sungguh, kata Syekh, ta'ammal fi malakutis samawati wal ard wa daqa'iqil hikami lita'lama bidzalika annahu wajibul wujud. Dan untuk kamu ketahui bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu wajibul wujud, wajib wujud. Kenapa? Karena ada alam ni, maka dalil kata adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak? Jadi ada sebahagian. Ini maksudnya apa? Maksudnya Al-Imam Dardir radhiyallahu ta'ala anhu menggunakan dalil bahawa melihat kepada alam, bila adanya kesan pada alam ni, berlakunya perubahan, adanya alam daripada sebelum ni tiada kemudian ada, budak daripada tak ada kemudian ada, dengan sebab perkahwinan antara lelaki dengan wanita keluar seorang budak. Budak tu asal tak ada kemudian ada. Dalil kata semua ni alam, berlakunya ada dan tak ada, kemudian perubahan-perubahan yang berlaku, dalil kata ni adalah semuanya alam. Dan siapa yang melakukan perkara ni? Kalau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya Syekh menggunakan dalil apa? Dalil al-hurus. Dalil wujudnya alam ni dengan berlakunya pertukaran, ataupun dalil taghayyur boleh. Dalil berlakunya perubahan-perubahan, maka wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Syekh Al-Imam Dardir menggunakan dengan tarik mubtadi', tarik permulaan untuk seorang tadi mengetahui tentang zat Allah Ta'ala. Maksudnya nak tahu tentang wujudnya Allah Ta'ala, tengok kepada alam. Bila adanya alam, dari wujudnya pencipta alam. Takkan ada meja saja tapi tidak ada pencipta meja. Kita tengok meja dalam bilik, tengok ada meja comel. Meja ni jadi sendiri. Orang tanya beli mana meja ni? Tak beli, dia jadi sendiri. Memang jadi sendiri pun. Dia keluar tengok ada meja. Rumah tu, rumah yang buat tu, rumah siapa buat? Tak, rumah pun jadi sendiri. Seronok lagi tu. Ada seorang syekh, kita pernah cerita sebelum ni, seorang alim daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, pernah mengajar di satu kampung. Yang kampung ni ada etis. Etis ni orang tidak ada agama. Jadi bila pergi ke kampung tersebut, tengah-tengah mengajar, datang seorang lelaki yang tidak percaya dengan Tuhan, bangun dalam majlis sebut kata, Syekh, kalau betul ada Tuhan, kita debat. Kalau dia nak debat kan? Kita berdebat, dia kata tengok ada Tuhan ke tak ada Tuhan. Syekh kata tak ada masalah. Sebab Syekh kalau dia tolak, orang kampung tu akan jadi masalah. Masalah apa? Syekh penakut kan? Nah, Syekh ni penakut. Ada orang tua orang nak ngaji, tiba-tiba Syekh tolak, tak mau debat pun. Kalau dah ramai dah, waktu tu dah memang lama, dah 20 tahun dah mengaji dengan Syekh. Memang kalau Syekh tahu tak mau debat, debat kan bukan yang belum guna apa. Ada murid mungkin tak kata apa, kata memang Syekh belum clear. Sebab tak lawan orang bodoh. Sebab lawan orang bodoh kita sendiri. Tapi Syekh dah terpaksa nak raikan ramai orang ketika sebut, apa kita nak? Diletakkan hari sekian-sekian, dibuat satu pentah yang tinggi, maka Syekh pun dijemput. Kata, Syekh tak datang pagi. Mau'id pagi, tak main, pagi tak main. Sampai ke tengah hari pun tak main. Petang dekat maghrib baru main. Bawa tokah, kata sorang-sorang. Maka yang lelaki, yang etis ni kata, tengok, penakut Syekh buat. Penakut lah, dah tak berani nak lawan dengan aku. Tu yang main lambat tu kan, cari hujah kan, buka kitab apa semua kan. Nak cari hujah nak lawan dengan aku, dah tak boleh nak lawan. Dah tak tahu macam mana nak tentu kata adanya Allah Ta'ala. Jadi gitu. Dia kata alam jadi sendiri.
Dia bilang kata tak apalah, Syekh pun sampai naik. Kata Syekh pun minta maaf, kata saya terlambat kan. Kata kenapa terlambat? Takut ke apa? Tak takut, dia kata. Tapi tadi rumah aku ni jauh, dia kata. Rumah aku di tepi sungai. Sungai besar. Duduk tepi sungai. Jadi aku setiap kali datang kampung ni, ada kapal yang lalu, ada sampan yang memang tugas dia lalu untuk bawa pergi ke seberang. Jadi sungai ni besar. Dalam sungai ada buaya, ada hipopotamus. Orang nak pandai macam Melayu. Badak ayam. Sebab badak semua dipanggil rhinoceros kan? Jadi apa ni badak ayam? Jadi badak ayam aku ada, badak ayam antara pembunuh paling hebat di dunia. Tiba-tiba masuk dalam. Sebab di Afrika, 1 tahun 200 orang Afrika akan mati dibunuh oleh badak ayam. Bukan dengan buaya, badak ayam. Badak ayam pembunuh paling senyap dan paling berbahaya dalam sejarah. Nah, itu fawaid. Jadi apa ni Allah bersalawat ala Sayyidina Muhammad. Maka saya kata dah aku tak boleh nak lalu sebab jalan sungai yang dalam. Aku tak pandai berenang. Dalam tu pula ada macam-macam binatang yang berbahaya. Maka aku boleh tunggu lah tepi. Tunggu tu lama dia kata. Masa tu tunggu tu, aku menyandak di sebatang pokok. Bila aku menyandak di pokok tersebut, tiba-tiba pokok tu terbalik. Pokok tu terbalik sendiri. Bila terbalik sendiri, aku terkejut. Aku tengok pokok tu terbelah. Terbelah comel dia kata. Jadi papan. Jadi papan tapi lama juga ni papan sebab nak ketam apa lagi tu. Dia lama lah kata nak jadi papan ni. Bila jadi papan dia elok, paku pula. Paku main mana? Jangan tanya. Cuma ada paku. Tiba-tiba jadi sampan yang elok. Dan ada pula kayu. Nak siap tu kat maghrib juga. Sebab lama lah nak siap tu. Dan jadi tu Masya Allah, aku tengok terkejut. Sebab dia terbalik, terbelah sendiri, jadi papan. Kemudian papan jadi susun, jadi sampan yang comel. Kemudian ada pendayu. Kemudian barulah aku dia datang. Alhamdulillah. Ni aku main ni sebab main dengan sampan. Pak Long ni gelap tak berhenti. Hak yang jetis ni gelap. Gila lah mereka. Macam mana sandak dekat pokok? Pokok terbalik. Pokok terbelah, jadi papan. Papan jadi sampan. Sampan jadi dayung pula. Naik dayung, main sampai sini. Musma'ul dia kata. Mana boleh terima kan? Kamu sandak kat pokok jadi sampan. Seronok lah gitu dia kata. Dia kata, kamu dah bagi jawapan. Tu je dia. Kamu dah bagi jawapan. Kamu tak percaya dengan aku. Aku katakan bahawa alam ni adanya Allah. Ada pencipta yang jadikan alam. Tiba-tiba kamu kata tidak ada pencipta. Tapi bila aku cerita kepada kamu bahawa pokok tadi terbalik sendiri, jadi sampan sendiri, kamu tak percaya. Papan yang sikit, sampan yang kecil tu kamu tak percaya kata ada pencipta. Kamu tak percaya bila saya kata tidak ada pencipta. Tapi alam yang luas ni, tiba-tiba kamu kata tidak ada pencipta. Kamu boleh terima kan? Cukup tu dia kata, kamu dah bagi hujah. Dia tak perlu kita beri. Turun itu kan? Kamu kita tadi kata. Kalah tu kan? Dengan hujah yang berapa minit? 5 minit kan? Lepas tu dia kata dia tak payah main awal. Maka dia main awal, balik awal. Dia main lewat, balik awal. Dia kata ulama-ulama tak boleh cakap banyak. Cakap sikit je. Tapi akhirnya jadi apa? Lelaki tersebut masuk Islam dan akhirnya bertaubat kepada Allah Ta'ala dan kemudian ikut syekh tersebut. Ulama-ulama dia panggil ni murabbi dia panggil. Murabbi ni apa dia? Murabbi ni para ulama kata adalah ulama-ulama yang mengajarkan ilmu yang kecil-kecil sebelum masuk yang besar-besar. Maksud dia mengajar yang basic dulu. Kemudian dari basic bawa naik ke atas sampailah kepada ilmu yang lebih tinggi. Dipanggil murabbi. Baik. Jadi para ulama dalam kitab Al-Imam Dardir seolah-olah berpandangan bahawa dalil yang digunakan ni dalil hudus, melihat kepada alam. Ada ulama dalam masalah ni, masalah wujud Allah Ta'ala ni perlu tak kepada dalil? Ini ada dua pandangan ulama. Pandangan yang pertama, ulama-ulama mengatakan bahawa tidak perlu dalil. Wujudnya Allah tidak perlu dalil. Dia kata, karena apa? Karena perkara ni telah ada dalam fitrah manusia. Wujudnya Allah dah jadi fitrah manusia. Sebab tu Nabi-Nabi dikatanya diutuskan oleh Allah Ta'ala bukan untuk mengenalkan tentang wujudnya Allah, tapi untuk menyembah Allah Ta'ala. Sebab tu dalam Quran sebut fa'lam annahu la ilaha illahu. Surah Muhammad ayat 19. Jadi sebut fa'lam annahu la ilaha illahu. Illallah. Jadi apa ni Allah SWT Muhammad antara yang berpandangan dengan pandangan ni siapa? Pandangan yang mengatakan bahawa tidak wajib kita mengetahui tentang sifat Allah Ta'ala ni, yang wujud ni, wujud tidak perlu dalil.
Pandangan ini pegang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, Al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu, Abdul Wahab Sya'rani. Ini semua Syuyukhul Azhar ni, semua ulama-ulama Azhar. Dan Al-Imam Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud. Syekhul Azhar. Syekhul Azhar sendiri antara yang berpegang dengan pandangan wujudnya Allah tidak perlu pada diri. Wujud Allah tidak perlu. Sebab tu kata Al-Imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Imam Sya'rani menyebut dalam kitab dia, dia kata apa? Lam ya'til anbiya'u war rusulu liyu'allimuna biwujudis salihin. Maksudnya Allah, para anbiya dan para rasul tidak diutuskan oleh Allah untuk mengajarkan kita tentang wujudnya alam, wujudnya Tuhan yang mencipta alam. Wa innama atawna liyad'una ila tauhid. Tapi nabi-nabi diutuskan untuk bawa kita kepada tauhid, untuk bawa kita mengesahkan Allah Taala. Sebab tu setiap kaum kalau kita tengok, walidnya dia akan ada jiwa bertuhan kepada, cuma dia silap memilih Tuhan. Dia jiwa bertuhan kepada. Kita masuk ke kampung-kampung yang dalam, kalau kata di Amazon, ada satu kaum lagi yang masih lagi primitif, yang duduk dengan kelompok mereka saja. Kalau tengok kapal terbang tu, dia ingat aku burung besar, dia baca nak panah. Jadi kapal terbang tak nak berhenti kat kampung ni. Helikopter tak boleh berhenti, dia ingat apa? Dia ingat patung-patung besar, patung terbang cicik tu, dia ingat patung besar nak serang dia. Maka dia pun pakai panah ramai. Lepas tu tidak, semua telanjang, tak pakai baju. Lagi perempuan semua saja. Jadi apa ni? Depa ni bertuhan tak? Walidnya bertuhan. Depa ada tak sembah pokok, kan? Sembah busuk besar. Nampak busuk besar sikit, sembah busuk. Nampak apa ni, jumpa binatang pelik-pelik sikit dalam hutan, sembah binatang tu pula. Buat pula bentuk patung binatang tersebut. Jumpa iblis. Iblis pula buat rupa bagi diri nampak macam menakutkan sikit. Maka depa pun buatlah patung bentuk iblis tersebut, maka sembah pula patung tu, takut kena kacau dan sebagainya. Maksudnya dia ada tak jiwa kata oh ni mungkin Tuhan. Tapi silap pilih Tuhan. Maka Nabi-Nabi diutuskan untuk apa? Untuk membetulkan fahaman tersebut. Nampak tak? Jadi itu antara pandangan ulama yang mengatakan bahawa tidak perlu kepada dalil. Sebab di fitrah yang telah ada dalam jiwa manusia ada Tuhan. Pandangan yang kedua, kelompok kedua mengatakan bahawa adanya Tuhan ni perlu kepada dalil. Perlu kepada dalil. Ini dipegang oleh pandangan sebahagian daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini banyaklah, dan mereka gunakan ayat Quran yang banyak. Yang falyanzuril insan mimma khuliq. Lihatlah kepada manusia, macam mana Allah Taala jadikan manusia, maka lihatlah dengan pandangan mata kita. Sebab tu kita tengok dalam syarah yang ditulis oleh Al-Imam Dardir radhiyallahu taala anhu. Kita tengok dia gunakan dalil, memang dalil apa? Dalil burhan. Dalil burhan. Dalil itu burhan. Menggunakan dalil ataupun burhan menunjukkan kata wujudnya Allah Taala dengan wujudnya alam. Apa dia gunakan dalil apa? Qala Allah Taala wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak tengok kan? Cuba baca apa? Fa anta idza nadarta ila mabda'i qalbik wajadta rabbaka subhanahu wa ta'ala qada walidayka bizimami syahwati maqmuraini fi surati mukhtaraini ma'a tamamil basti wal uns. Kamu bila kamu tengok sungguh-sungguh pada permulaan kejadian kamu, macam mana kita jadi? Syekh sebut ni cara macam nak tengok. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu tak tengok kan macam mana Allah Taala jadikan dalil kata wujudnya Allah. Yang pertama, bila kamu tengok pada permulaan kejadian kamu akan pastikan, kamu akan memastikan Tuhan kamu, Allah Subhanahu wa taala, yang telah mengarahkan ibu dan ayah kamu untuk bersama. Untuk dapatkan kamu. Di zimami syahwat, diikat ibu dan ayah sebut dengan syahwat. Pada permulaan nampak macam dia pilih perkara tersebut. Orang kalau kahwin, bila dah kahwin kan, akad nikah, dalam pertama duduk sekali, nimbang-nimbang, kan nimbang dan pagi. Ada kerja dia lepas tu. Kita betul tadi kan tak pernah cerita. Tu tak ada kerja lepas tu, maksud dia kita tak cerita secara terperinci. Rinci tu teruk kan. Lepas tu Syekh sebut di zimami syahwat. Maqmuraini fi suratil muhtarain. Pada mula nampak macam dia pilih perkara dah kahwin.
Lepas tu duduk sekali, tengok lagi perempuan, tak pernah duduk sekali pula. Ya. Jadi seronok. Lagi ni berlakunya hubungan tersebut. Nampak macam muhtar, tapi hakikatnya macam makruh. Nah, itu pun adalah daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang gerakkan perkara tersebut. Baik. Atau akan masuk di sifat af'alul ibad, nanti kita akan bincang tentang af'alul ibad. Af'alul ibad akan bincang. Ha? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Taala ciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. So semua perbuatan kita Allah yang jadikan. Itu saya sebut itu. Maqurain fi suratil Muqtarabah. Wa fi hadzal maqam asrarun 'ajibatun yudrikuha arbabul kashfi min ahli Allah Ta'ala. Hatta idza hasala al-waqa' sadaqallahu fi qararin makin. Bila mana berlakunya perbuatan tersebut, hubungan di antara ibu dan ayah kita, maka ketika tersebut kita pun dijadikan oleh Allah Ta'ala di tempat yang qararin makin, ya, tempat yang mana dah ditentukan Allah Ta'ala yang kuat tadi dalam rahim ibu kita. Faquliqa tilka nutfah 'alaqah, summa quliqa al-'alaqatu mudghah, summa maddaha wa sawwaraha fi ahsani surah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan nutfah, daripada nutfah jadi 'alaqah, daripada 'alaqah jadi mudghah. Kemudian Allah Ta'ala mempercantikkan, berikan nyawa, kemudian cantikkan surah bentuk tersebut pada surah yang tercantik. Faja'ala ar-ra'sa fi ahsani khalqih atau qilqah, fi ahsani qilqatin. Maka Allah Ta'ala jadikan kepala dengan bentuk yang terbaik. Wa qalaqal 'ain, atau wa khuliqal 'ain wal udhun wal anfu. Allah Ta'ala jadikan mata, hidung, hidung, uzun, telinga. Wa sawwara al-wajha fi ahsani surah, dan Allah Ta'ala mempercantikkan pula wajah seorang tersebut. Waktu dalam rumah tu. Wa awda'aha min al-jamali wal kamali ma la yakhfa. Summa awda'a al-basar fil 'ain. Kemudian Allah Ta'ala jadikan biji mata, kemudian jadikan pula basar. Pandangan mata. Dia kata apa? Dia kata mata ada saja, kalau biji mata saja ada. Tapi kalau tidak ada yang dijadikan Allah sebagai basar, maka tidak akan nampak juga kita. Tak. Kalau kita nampak dengan urat-urat tu lah, urat-urat biji mata tu, kalau kita dah bersambung elok comel, maka ketika sebut baru nampak. Macam tu juga lah maksudnya. Allah Ta'ala jadikan pula dengan pandangan tersebut, dengan mata, biji mata tersebut, jadikan pula pandangan basar. Dan bila pandangan tadi dah terlalu hebat pula, dia jaga pula pandangan yang Allah Ta'ala bagi. Dengan jaganya, maksud tidak buat perkara yang maksiat, tidak melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi pula satu lagi, bagi basirah. Boleh. Pandangan basirah. Tadi basar, ni basirah. Tadi ra'yul 'ain dengan mata biasa saja. Ada orang panggil basirah. Basirah kan kerana dia boleh tengok keluar daripada apa yang orang boleh nampak. Di balik dinding pun dia boleh tengok. Seperti yang berlaku pada Nabi Allah Ibrahim AS, boleh melihat di sebalik dinding. Nabi Muhammad SAW, yang mana mata baginda Nabi SAW bukan hanya boleh melihat daripada depan, di belakang juga dan kiri boleh melihat. Daripada belakang. Lepas tu Nabi kata apa? Aku melihat kamu daripada belakang, seumpama aku melihat kamu daripada depan. Macam mana ulama kata Allah Ta'ala bagi jadi ada satu lagi basar pada Nabi di belakang. Tapi nampak dia cacat lagi kan? Ini alien. Keluar-keluar mata belah-belah rambut. Nampak mata. Itu alien. Tak, Allah Ta'ala bagi jadi basar. Ataupun al-basirah, pandangan yang Nabi Allah Ta'ala buka yang sangat luas. Kita ada basar ya, basirah tak ada lagi. Mungkin ada di kalangan kita yang dalam ini ada basirah. Wali-wali Allah Ta'ala yang kita tak tahu, barakah. Betul penting duduk dalam majlis ramai-ramai untuk ambil barakah. Yang kita tak tahu bukan ada depan ni yang barakah. Nah, duduk di bawah, itu lebih barakah. Kemudian Allah SWT Muhammad disebut pula kan, summa awda'al basar, summa awda'al basara fil 'ain, was-sam'a fil udhun, wasyamma fil anfi. Kemudian Allah Ta'ala jadikan pula pendengaran pada telinga. Ada telinga saja, kalau tak dengar tak ini juga. Nah, maka Allah Ta'ala jadikan pula pendengaran pada telinga. Wasyamma fil anfi, dan jadikan pula hidung, penghidupan pada hidung. Wa khalaqal wa khuliqal famma wa al-fama, dan Allah Ta'ala al-famu, Allah Ta'ala jadikan juga fam, mulut. Wa zayyanahu bisyafatain, dan Allah Ta'ala mencomelkan lagi mulut tersebut dengan adanya dua bibir. Wa khalaqa al-lisan atau wa khuliqa al-lisan, baca betul kan? Wa khalaqa, kita baca wa khalaqa. Wa khalaqa al-lisana wa khalaqa fihi az-zawqa. Allah Ta'ala jadikan pula lidah. Dalam lidah tu pula boleh pula rasa. Kalau kita mengaji sains, dalam lidah saja ada beberapa bahagian. Bahagian depan rasa apa, tepi pula rasa apa, tengah apa rasa, tepi belakang pula rasa apa.
kiri kanan, ada rasa semua. Mereka tengok lidah, Allah nampak macam biasa. Ambil lidah lembu kerat, tengok lidah lembu. Apa yang ada? Lidah lembu kan? Kakak buat kamu lidah lembu. Kamu lidah, kadang-kadang. Jadi nampak macam biasa, tapi bila mana duduk pada satu perkara, dia ada rasa. Dia ada benda yang boleh untuk dia lakukan. Lagi benda lagi, wa ja'alahu jundan min junudihi ta'ala yutarjamu amma fil fuadi min al-ulum wal ma'arif. Dan Allah Ta'ala jadikan seluruh anggota ini sebagai tentera daripada tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Yang mana akan menterjemahkan apa yang ada daripada jiwa kita. Fuad ini jiwa. Ada qalb, ada fuad dan qalb yang bahagian luar. Fuadun dalam. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Yang mana jadikan dengan lisan ni ada sebagai dalil kepada apa yang ada dalam hati. Itu kalau suami kalau dia minta kan. Bukan saya lah kan. Nanti kami doa apa? Kan? Dia kami doa. Maksud tu daripada fuad dia. Tapi saya tidak. Baik. Kalau sebut tu dia tidak lama ni. Wa ja'ala ar-raqabah hamilatun li 'arsy ar-ra'si fi husnil badi'. Allah Ta'ala jadi raqabah. Raqabah ni apa dia? Tengkok kita ni. Kan? Apa ni? Hamilatun li 'arsy ar-ra'si, yang memegang kepala kita. Tengkok kita pegang kepala ni dengan satu penciptaan yang sangat hebat. Tak ada misal. Ada tengkok di sini, kemudian pegang kepala. Tak ada kepala jadi sengit, jadi orang ni bertengkok jadi lembek, nak sengit pula. Tak. Beda siapa yang buat ni? Takkan boleh buat sendiri. Tak boleh ni. Baik, kalau kata kita boleh buat sendiri, sudah tentu kalau kita boleh potong tangan, boleh buat sendiri pula jadi. Kalau kata itu kita jadi sendiri. Saya ni jadi sendiri. Kerak jari main bisa, kerak jari yang atau buat sendiri jari. Yang mana jari itu boleh guna balik macam jari yang sebelum. Boleh? Tak boleh. Sebab tu jari ni kenapa Allah Ta'ala buat gini? Dengan bentuk ada yang pendek, ada yang panjang. Kenapa tak buat sama panjang? Kalau buat sama panjang kan adil. Ada orang bincang adil lagi kan? Adil ni sama rata. Adil bukan sama rata. Adil meletakkan satu pada tempat dia. Ni adil lagi. Allah Ta'ala buat adil. Jari ni takkan komplain jari ni. Kenapa hang tinggi? Kenapa aku pendek ke bawah pula tu? Tak. Jari ni akan kata, kalau aku ada saja pun tak guna juga. Kalau hang tak ada, tak jadi. Nak makan nasi payah. Makan nasi, jari ni tak ada. Cuba try. Payah. Try makan nasi. Sambil makan nasi, sambil fikir tentang kejadian Allah Ta'ala. Bukan kejadian Allah, kejadian makhluk. Kejadian Allah Ta'ala tidak dijadikan. Bawa jari ni try makan. Boleh? Tak suap mulut? Tak boleh. Tapi kalau ada jari ni, terus dia jadi bantu. Hak ni yang duk tolak ni. Jadi tolak mat ni. Hak ni pula tolak ni. Tolak masuk pula. Hak ni ada kesan yang besar. Maksudnya ada satu benda yang badi yang tak pernah dilakukan. Lepas tu kalau kita fikir mestilah buat jari bagi sama semua lah. Sama semua kan bukan? Allah Ta'ala tidak jadikan begitu. Dan dia kata ni asli taqwim. Tak jadikan dengan sebaik-baik ciptaan. Dan kemudian yang jadikan ni adalah yang paling bijaksana, yang maha bijaksana. Jari ni kalau tak ada pun tak boleh. Jari ni kalau tak ada pun tak boleh. Jari ni pun kalau tak ada tak boleh. Mesti ada lima-lima jari. Ibu jari kaki. Jari kaki ibu jari pula panjang. Hal lain pula jadi pendek. Ataupun ada juga yang jari kelingking, jari tengah kaki dia lebih panjang sikit. Nak kenal Nabi Allah Khidir AS. Nabi Allah Khidir, jari ni kaki dia. Jari ni kaki dia. Jari ni, jari telunjuk kaki dia panjang daripada jari dia. Faham? Itu antara sifat Nabi Khidir. Tapi kalau kau balik tengok jari dia bagi kusut dengan Nabi Khidir. Itu antara sifat lah yang belum sebutkan kita. Antara sifat-sifat Nabi Allah Khidir AS. Betul kalau kita semayang tepi orang tengok begini, tengok balik kan orang tu genang. Kalau kita tak pernah kenal sebab Nabi Allah Khidir AS mazal hayya, masih lagi hidup sampai sekarang. Mazal hayya. Baik. Jadi Allah SWT dan Nabi Allah Khidir pernah datang ke sini, Masjid Azhar. Dan mungkin selalu datang ke sini, tapi kita tak kenal. Dia pernah datang ke Masjid Azhar pada zaman Syekh Saleh Ja'fari.
Bila Syekh Soleh Jafari mengajar di Masjid Al-Azhar, satu hari ada seorang lelaki bertanya kepada Syekh Soleh berkenaan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Dia kata, wahai Syekh, Nabi Khidir hidup lagi? Soalan kita. Syekh diam, tak jawab. Kelas Syekh Soleh Jafari memang terlalu ramai orang. Dan antara ni kalau kata dia buat kelas, semua syekh-syekh akan berhenti kelas. Dan dia tempat di tengah. Tanya, di ujung sana ada satu tiang yang berwarna hitam. Kalau tengok tiang-tiang keliling ni, semuanya warna putih-putih. Tapi ada satu tiang yang terlalu hitam. Tiang itulah tempat syekh selalu bersandar. Syekh ujung dekat dengan ruang fasni. Ya. Dekat ruang ujung ada dua tiang daripada ruang fasni. Daripada situ. Dan dia akan menghadap ke arah sini ataupun ke arah sana. Dia bila ada tanya gitu, maka Syekh tidak jawab. Bila Syekh tak jawab, ada seorang lelaki pula tanya soalan. Macam-macam tanya. Tanya soalan macam-macam, maka Syekh jawab. Lepas tu lelaki tu balik. Bila Syekh pun tanya balik. Siapa yang tanya tadi? Siapa yang tanya Nabi Allah Khidir ada tak lagi? Lelaki tu balik tanya. Saya tanya. Hada Khidir, dia kata. Tadi yang tanya soalan tu, hak tanya banyak tu, hada Khidir. Itulah Khidir. Ja'akum liyu'allimakum amra dinikum. Dia telah datang untuk mengajarkan urusan agama kamu. Nampak? Seperti mana Sayyidina Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi SAW kata kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, "Hadza Jibrilun ja'akum liyu'allimakum amra dinikum." Dia datang untuk ajarkan ajaran agama kamu. Maka dia tanya soalan, dia jawab, kan? Tapi dia jawab, "Saddiqu, sadaqta." Itu yang Sayyidina Umar kata, "Fa'ajibna." Yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia tanya, dia pula membenarkan. Dia kata dia dah tahu benda tersebut. Maka yang berlaku sama juga pada Syekh Soleh Jafari, cucu Nabi SAW, yang didatangi daripada oleh Sayyidina Syekh Sayyidina Al-Imam Nabi Allah Khidir alaihi salam. Syarah kabir, ini antara tempat-tempat yang barakah yang Allah Taala berikan para awliya Allah Subhanahu wa taala, ulama yang bijak pada tanah-tanah. Jadi kita pun kena selalu datang ke Masjid Al-Azhar. Kenapa? Karena nak memijak tempat-tempat para ulama tu. Lepas tu sebahagian tutup guru kita kata kalau masuk buang stokin. Ya, aku betul lupa buang stokin. Eloknya buang stokin jalan di Masjid Al-Azhar. Kenapa? Untuk mengambil kesan tapak kaki ulama-ulama dahulu. Moga-moga tempat yang kita lalu tu pernah dilalui oleh ulama dulu. Kalau kita selalu lalu bertawaf di keliling, tiba-tiba buat Maghribah, tempat yang ulama-ulama dulu, buat Al-Atraq, buat Syekh Ahmad Affad. Tempat-tempat tu tempat ulama selalu dulu, dan di tempat ulama mengaji lama kan. Tempat-tempat ulama dulu, dan mungkin tempat yang kita dulu pernah diduduki oleh seorang ulama dulu. Tapi tak suruh dah selak-selak. Suruh duduk dan stokin kenapa? Aku sebab kenapa? Kena duduk lah, tak payah. Stokin ni Pak. Baik, balik ke Allah. Jadi Allah Ta'ala jadikan tengkuk ni sebagai pemegang kepada arsh ra'si, arshur ra's. Macam digunakan kan nombor bawah sini kan. Wa ja'ala fiha al-manfaz al-mawsil li akli wa syurbi ila al-ma'idah. Dan Allah Ta'ala juga jadikan manfaz daripada tengkuk ni ada pula trachea. Permata ni kan. Trachea. Dan juga ada cardiovascular. Jadi dijadikan tu untuk apa? Untuk sampai kepada perut pula. Siapa yang jadikan ni? Yang masuk pula, dia bukan masuk terus. Kita masuk pula, dia main dulu kat mulut, lepas tu dia telan, bukan dia terjun terus dalam perut. Kejut kita. Dia turun sikit-sikit, slow. Daripada trachea ni dia akan turun, main turun sikit ke bawah. Siapa yang buat tu? Kita tahu tak benar? Kita akan yang menyusun kau tersebut. Kita akan kena habaq ke otak kita, wahai trachea, tolonglah turunkan slow. Ada? Tak beritahu apa-apa, kita cuma try makan. Itu hidup kita. Makan, pas makan, memang nak kenyang. Allah Ta'ala yang jadi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Cerita ni yang kat orang kampung. Cerita ni balik ke Malaysia, balik ke Indonesia, balik ke Singapura, balik ke Fatani. Cerita kat apa? Cerita ni saja setengah jam habis dia. 1.50 kan? Malaysia gitulah, Malaysia kan. Kawan kita daripada Singapura kan. Tak tahu kalau Singapura macam mana kan. Di Malaysia gitulah. Sekali ceramah, maghrib isyak di 1.50. Oh no, Ustaz. Itu Ustaz tak mati.
Dan dia tak mati kan? InsyaAllah tak mati. Macam kita bimbang lah. Allah Ta'ala yang bagi rezeki, bukan kita yang cari. Kita cari, tapi yang bagi rezeki Allah Ta'ala. Ada yang kita bimbang. InsyaAllah Allah Ta'ala akan letakkan. Ulat dalam batu pun boleh hidup. Orang kata lah. Tapi kita tak duduk dalam batu lah. Kita tak duduk dalam batu. Maksudnya ulat dalam batu, yang dalam batu pun boleh hidup, boleh makan. Dia boleh cari makanan. Dia Allah Ta'ala boleh letakkan rezeki bagi dia. Kita takkanlah. Kita kalau tak usaha akan dapat juga rezeki tersebut. Maka kita kena usaha. Tapi kalau tak usaha kali buat, kita serah pada Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala tu maha memberi rezeki. Ada orang yang kadang dia tak buat kerja pun, seperti Sayyidatina Maryam, duduk dalam rumah, dalam mihrab tersebut, datangnya makanan daripada tempat yang tidak ada. Allah Zakaria bila datang, tengok musim sejuk, buah-buahan musim panas. Musim panas, buah-buahan musim sejuk pula ada. Daripada mana datang? Daripada Tuhan yang menjadikan buah-buahan ini. Sebab tu bila Sayyidina Zakaria AS melihat perkara tersebut dan melihat Sayyidatina Maryam waktu tersebut mengandung, maka ketika itulah Nabi Allah Zakaria AS berfikir, dia kata, aku dah tua, isteri aku pun tua. Jadi bila dah dua-dua tua, macam mana nak dapat anak? Dan aku perlu fikirkan pewaris. Siapa nak wariskan kenabian ni? Nak sampaikan wasiat ilmu dan juga iman kepada Allah Ta'ala, tidak ada pewaris. So dia Nabi Allah Zakaria AS pun bila dah tengok perkara yang berlaku pada Nabi Sayyidatina Maryam, ada buah pada waktu tersebut, dan dia kata Allah Ta'ala tidak mustahil nak. Maksudnya bukannya Nabi Allah Zakaria AS dia tidak berfikir kata Allah Ta'ala boleh jadikan apa saja. Cuma waktu tu dia tidak terlintas dalam perkara yang untuk minta kepada Allah tersebut, walaupun dia Nabi Allah. Dia malu dengan Allah Ta'ala nak minta, maka dia pun minta akhirnya. Minta, ya Allah bagilah ada pewaris. Maka akhirnya Allah Ta'ala jadikan Nabi Allah Yahya AS, yang pada waktu tersebut ibu Nabi Allah Yahya sudah terlalu tua. Sudah terlalu tua. Dan akhirnya Nabi Allah Sayyidina Jibril AS datang kepada Nabi Allah Zakaria, bagi tahu kepada Nabi Allah Zakaria bahawa isteri kamu akan mengandung. Isteri kamu akan mengandung. Jadi waktu itu mengandung dan akhirnya keluar Nabi Allah Yahya. Bila keluar Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Zakaria risau lagi. Tak kecil lagi, takut mati pula. Maka Nabi Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Apa ni? Sayyidan Rasulullah. Ya. Kalau ya Yahya kita bagi kuah kan? Tidak masak, hisab Yahya. Dan Yahya. Allah yubashiruka bi Yahya. Ada orang baca Quran itu orang. Aku tak baca Quran, bayang. Sampai Quran. Aman Allah yubashiruka bi Yahya. Nampak? Jadi bila Allah Ta'ala kata aku akan beri berita gembira, Allah Ta'ala telah berikan berita gembira akan lahirnya Yahya. Nama Yahya lah. Jangan bimbang, Yahya boleh akan hidup. Nampak? Kalau Nabi Allah Zakaria bimbang ni, dia kan mati ni kalau beranak kecil dia hidup lah. Aku mati tak ada jadi Rasul pula. Rasul kompang 40 untuk jadi Rasul. Jadi pada ketika sebut Nabi Allah Allah SWT sebut dah Basyiruka bi Yahya, namanya Yahya, dihidupkan dia Allah. Maksudnya jangan bimbang, dia akan hidup. Itu maksudnya. Itu antara Isra. Itu pun daripada kelas Syekh Jamal. Kenapa nama ni Nabi Allah Yahya, nama Nabi Allah Yahya. Dan dalil juga di sini kata kita juga perlu letak dalam hati kita anak kita untuk jadi apa? Jadi pewaris. Bukan pewaris saka. Itu saka jadi saka rimau, saka apa bukan tu. Ini pewaris ilmu untuk sampai ke dakwah. Itu kena letakkan. So kena letak anak ni besar nanti akan jadi wakaf untuk Islam. Dia bukan untuk diri dia. Baik. Kemudian wa auda'al batna min al-am'a'i wal masalina wal qalba wal kabid wal qalbi wal kabid wa ghayriha mimma la ya'lam haqiqatahu illa hu ta'ala. Faham? Dan kemudian Allah jadikan pula perut, dan kemudian jadikan pula salur-salur dalam perut dan sebagainya, qalb, kabid, hati, qalb, jantung dan sebagainya yang kita tidak ketahui hakikatnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah Ta'ala kata wa khuliqa wa khalaqal aidi. Maksud Allah Ta'ala jadikan pula tangan-tangan kita ataupun al-aidain, jadikan dua tangan kita. Wa khalaqa fiha al-akaffa
wal asabi'a wa ja'ala mafasilaha wa abda'aha. Dan Allah Ta'ala jadikan pula tapak tangan, dan kemudian ada pula jari-jari di tapak tangan tersebut. Wa arjula kadzalik, dan juga Allah Ta'ala jadikan kaki pun macam tu juga. Ada tapak kaki, ada jari-jari kaki. Wa khalaqal 'idhama wa kasaha aw wa kisaha lahma. Dan kemudian Allah Ta'ala jadikan pula tulang. Tulang tu dibalut pula dengan daging. Ni yang manusia, tulang manusia ni. Kata kalau kita kuat-kuat pada konkrit lagi sebenarnya. Lebih kuat pada konkrit. Atau penciptaan tubuh manusia nampak biasa, tapi sebenarnya lebih kuat daripada bangunan yang hebat pada manusia. Sebab tu lah arkitek, orang yang buat bangunan ni, dia pun ambil daripada mana? Struktur pembinaan manusia. Kena ada konkrit dalam dulu baru buat luar. Tak boleh buat luar tu. Tidak runtuh bangunan. Maka dia ambil pada mana? Dia ambil pada penciptaan manusia. Ada tulang dalam, tulang tu konkrit. Kemudian baru dibuat di luar lapisan tu. Macam ni lah. Sudah tengok daripada kita, daripada makhluk binatang dan sebagainya, maka waktu itu dijadikan. Dan kemudian summa nafaqa fika ruh, kemudian Allah Ta'ala telah tiupkan ruh dalam badan kamu. Wa hiya sirrun 'azimun 'ajibun min asrarihi ta'ala. Dan ini adalah suatu rahsia yang sangat hebat, yang sangat ajaib daripada asrar, rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Fataharratta fi batni ummik, dan kamu bergerak-gerak dalam perut mak kamu. Kita teringat tak dulu kita bergerak dalam perut mak kita? Kita teringat dah, lupa dah benda tu kan. Sempit tak perut mak kita? Sempit. Kalau kita tengok balik perut mak kita, kita tengok kita pernah duduk dalam ni. Kecilnya. Macam mana boleh bergerak? Wa ma zala bika ra'ufur rahimah. Dan Allah Ta'ala waktu tersebut sangat kasih sayang kepada kita. Hafizan laka fi adyaqi makan. Allah Ta'ala jaga kita pula pada tempat yang sangat sempit tersebut. Dengan keadaan kita tidak merasa kesempitan. Tapi kalau kita tengok, Allah Ta'ala jadikan budak kecil. Yang kecil tadi keluar daripada rahim ibu dia. Tidak pernah. Cuba kalau kita masukkan balik budak, apa dia tinggal budak? Kan dulu dia pernah duduk datuk. Apa masalah kalau masuk balik? Mati ya budak? Mati. Kenapa? Tadi duduk dalam siapa yang jaga dia? Allah yang jaga. Jadi bila Allah jaga dia, bila sampai waktu dikeluarkan, maka waktu tak boleh masuk balik. Tak boleh masuk balik kenapa? Kerana ada lawan dan fitrah dia. Maknanya sekarang dia perlu keluar dah daripada tempat yang dia duduk sebelum ni. Sebelum ni dia dijaga oleh Allah Ta'ala dalam tu. Bila keluar, Allah akan jaga dengan penjagaan lain pula. Tak boleh masuk balik. Nak jaga budak, masuk balik dalam perut mak dia. Tak kata imalah, buat nak beranak lagi, buat balik. Mampu budak tu. Budak kalau terlambat keluar sikit, mati. Sedangkan budak dalam tu lama 9 bulan, tak mati-mati pun. Bila nak keluar, doktor tersilap, tercekik tengkok dia. Tarik, putus kepala budak. Jadi masa tu mati dia kan. Alhamdulillah. Wa ma zala bika ra'ufur rahimah yusilu laka ghidha'aka wa anta la ta'lam syai'an. Allah Ta'ala menyampaikan ke dalam perut ibu tadi makanan kamu, dan kadang kamu pun tak tahu. Daripada mana makanan itu? Dan kemudian hatta idza tamma qalbuka anzalaka min ar-rahimi min adyaqi mahallin falaqafa bika wa bi ummika. Nampak? Dan bila mana dah selesai penyempurnaan ciptaan Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala keluarkan kamu daripada rahim ibu kamu, daripada tempat yang kecil tadi, falaqafa bika wa bi ummika. Allah pula akan memberikan kasih sayang kepada kamu dan juga kepada ibu kamu. Hatta idza barazta alhamaka bimujarradin nuzuli ila saddi ummika wa ajra fihi laban. Dan kemudian bila kita dalam keadaan apa ni? Bila kita dapat waktu tersebut, maka ketika tersebut kita ni waktu kecil tu dia tuju ke mana? Tuju ke dada mak dia tu. Kalau di dada tu ada makanan dia, tu dia akan pergi ke dada mak dia. Sebab tu bagian tutup tubuh dan jalan. Kalau kita dalam gelap ni, kalau seorang budak ni tetap dalam gelap, mak dia ada kat situ, ramai orang kata dia situ. Waliknya budak boleh merengkak ni, dia akan boleh cari mak dia. Dia boleh buru mak dia. Dan bila dia main kat mak dia, dia main kat mana? Dia akan main kat hati. Sebab tu mak Allah Ta'ala jadikan dada dia ada susu, dan dada tu dekat mana? Dekat dengan hati dia. Faham? Dia dekat dengan hati budak tu pula. Bila duduk rapat dengan mak dia, rapat di dada mak dia, hati dia akan berlagak dengan hati mak dia. Waktu tu dia akan ada rahim. Sebab tu mak dengan anak ni dia akan rasa lebih rapat.
Saya berayah dengan anak. Berayah tak ada susu. Kecuali dalam kitab fiqh lah ada maksudnya laban rijal. Kitab fiqh ada kan? Dalam kitab fiqh apa? Syafi'i pun ada. Bab laban rijal. Rijal ni saya ingat laban rijal ni maksudnya ibu yang berkahwin dengan seorang lelaki, kemudian dengan bab susu ibu tu daripada rijal tersebut. Dia panggil laban rijal. Rupanya tak. Rijal tu dah laban tu. Bila ni kan ada hormon yang boleh cucuk tu. Boleh dah. Seorang lelaki dia pergi cucuk dekat dada dia. Lepas tu kembung ni dia susu. Lepas tu dia susu budak. Budak tu jadi anak susu dia tak? Tu bagi fiqhul iftiradi. Dan benda yang pelik-pelik yang berlaku buka di kitab fiqh. Bukan tempat. Hatta innaha tara bawlaka. Kemudian keluar budak susu. Saya saja bukan ada susu. Tapi bila ada anak ada susu untuk bagi makanan kepada budak tersebut. Wa anzala fi qalbiha ar-ra'fata war-rahmah. Dan kemudian turunlah dalam hati dia ra'fah dan rahmah. Hatta innaha tara bawlaka wa gha'itaka min ahsani ma yakun. Bila tengok kencing kita, berak kita, dia tak rasa apa. Tengok kencing dia seronok, berarti kencing pula seronok. Mak seronok dia kita kencing. Tapi kita kalau besar nanti, tengok mak kita kencing, kita seronok. Kalau mak dah tua, tak larat nak kencing sendiri. Bila mak tu kencing, anak boleh dah nak buat macam mak dia. Dulu waktu mak kecil, waktu kita kecil, mak kita jaga kita, tengok ayat kencing kita, mak kita seronok tengok kita kencing. Kalau tak kencing, mak kita risau. Tak kencing lagi budak ni. Tak berak, mak kita risau. Takut ada masalah dalam perut dia. Tapi bila dah kencing, bila dah berak, dia seronok tengok ayat kencing, tengok berak kita. Kalau kadang-kadang kita pula kencing kena muka dia. Kan, pak pula kencing pun kena muka pak. Kan, pak tak marah, seronok. Tapi bila besar, pak kita terkencing kat pak kita terkencing ke muka kita buat apa? Hantar pergi terus kan? Rumah anak-anak yatim. Bawa tuan-tuan. Itu kata beza. Sebab tu kalau kita fikir balik ni, baca kitab macam ni pun kita patut fikir dengan mak kita. Fikir dan kita punya kasih sayang kita dengan mak kita, boleh balas balik tak dengan mak ayah kita balas kita balik. Sebab tu kata kita nak buat apa kat mak ayah kita, fikir dulu dia pernah sayang kita.